Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini cikgu akan masuk bab sambung bab baru, bab yang sama itu, iaitu fungsi trigonometri, tapi kali ini untuk bahagian 8 dan 9, iaitu identiti asas, dan nanti kita akan tengok rumus penambahan dan rumus gandaan. Okey. Untuk identiti asas, so kita ada 3 formula yang utama kat sini, iaitu formula cos kuasa 2 theta tambah sin kuasa 2 theta sama dengan 1. Okey. 1 tambah tangent kuasa 2 theta sama dengan secant kuasa 2 theta, dan cot kuasa 2 theta tambah 1 sama dengan cosec kuasa 2 theta. Okey. So, formula ini diberi dalam exam. Jadi, kamu tak perlu hafal. Kalau kamu hafal lagi bagus sebenarnya. Okey. So, ini adalah contoh senarai formula yang akan kamu jumpa dalam peperiksaan SPM. Dan kedudukannya dalam senarai formula tu kamu kena biasakan. Okey, maksudnya dah perlu biasakan di mana kedudukannya. Okey, contohnya ini adalah cikgu ambil daripada kertas SPM sebenar. Okey, kalau awak tengok di bahagian trigonometri, okey, kita ada beberapa 14 formula di sini, dan formula untuk fungsi trigo ni hanya bermula pada nombor 3. Okey, 3, 4 sampailah nombor 11. Okey. Kamu perasan nombor 3 sampai nombor 11 itu adalah formula untuk fungsi trigo ni. 1 dan 2 ini adalah untuk circular measure kan. Ini untuk sukatan membulat. Kalau 13, yang ini untuk solution of triangle 12 sampai 14. Okey, so kedudukannya kamu dah kena tahu. So untuk 3, 4, 5 ini adalah basic identity. Okey, ini adalah formula basic identity. Kemudian 6, 7, 8, yang ini formula rumus berganda. Okey, rumus berganda ataupun sudut gandaan. Sudut gandaan ni ganda, nampak dia berganda dah dua. Dan soal rumus 8, 9, 10, yang ini adalah penambahan, rumus penambahan. Okey, so ini pun rumus gandaan itulah, tangent, untuk tangent. Okey, dan ini tambahan yang kamu perlu hafal. Okey, so yang perlu kamu hafal adalah macam biasalah, tangent sama dengan sin sama dengan apa, cos sama dengan apa. Okey, yang inilah opposite per hypotenuse, adjacent per hypotenuse, dan tangent adalah opposite per adjacent. Yang ini memang confirm kena hafal, tak diberi. Kemudian tambahan lagi iaitu tangent ni, tangent sama dengan sin per cos. Okey, cot sama dengan 1 over tangent, secant, sec sama dengan 1 per cos, dan cosec sama dengan 1 per sin. Dan di samping itu kamu perlu tahu juga kalau kita nak cari ataupun nak cari tangent, tangent A juga sama dengan 1 per, kalau kita boleh gunakan formula nombor 2 ni, kita boleh susun balik dia menjadi 1 per cot A. Okey, soal formula nombor 3, secant A. Okey, kita boleh susun dia menjadi cos A sama dengan 1 per secant A. Dan ini sin A sama dengan 1 per cosec A. Okey, so formula ini perlu hafal. Okey, tolong hafal. Okey, so cikgu terus kepada soalan. Contoh soalan yang pertama, pembuktian. Soalan pembuktian sangat popular untuk soalan trigo ni. Okey, soalan pembuktian, soalan penyelesaian masalah sangat popular. Dan satu lagi soalan yang wajib keluar juga, yang selalu keluar juga adalah graf fungsi trigo tu. Okey. Okey, tengok soalan yang pertama iaitu
pembuktian. Bila pembuktian, kita akan pilih mana-mana salah satu lah. Sebelah kanan atau sebelah kiri. Dan kita akan gunakan formula basic identity tadi untuk jadikan persamaan yang sebelah kanan. Okey, jadi biasanya kita akan ambil yang besar ni lah, yang sebelah kiri ni, keluarkan dan kita jadikan dia sebagai cos kuasa 2A. Kita buktikan dia dapat tak cos kuasa 2A tu. Okey, so kita keluarkan soalan dia, iaitu cos kuasa 2 A tolak cos kuasa 2A cos kuasa 2A. Okey. Okey. So kita tengok soalan dia. Sebelah kiri kita ada cos kuasa 2, ini pun cos kuasa 2. Okey, kedua-dua sebutan ni kita ada cos kuasa 2. Jadi kita boleh faktor keluarkan dia menjadi cos kuasa 2A darab. So sebutan pertama kita keluarkan jadi 1 dan sebutan kedua kita keluarkan cos kuasa 2A, dia akan jadi tinggallah cos kuasa 2A. Okey, sampai sini kita tak guna lagi formula. Okey, kemudian cuba tengok yang dalam kurungan ni. Dalam kurungan, okey. Kita tengok formula basic identity kita. 1 tolak cos kuasa 2A. Okey, yang mana yang kamu rasa ada kaitannya? Okey, nampak tak formula yang ini? Kita boleh susun balik dia. Okey, tadi kita ada apa? 1 tolak cos kuasa 2A, betul? So, kita bawa ini ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak. Jadi, formula ini kita boleh susun balik menjadi sin kuasa 2A sama dengan 1 tolak cos kuasa 2A. So, pada tempat 1 tolak cos kuasa 2A, kita akan gantikan dengan sin. Okay, so cos kuasa 2A darab sin kuasa 2A. Boleh? Itu step pertama. Kemudian cos. Sebab kita aim kita nak tukar ni cos menjadi cos. Cos ni kita boleh tukar menjadi gunakan formula yang mana? Formula yang cuba tunjuk formula ni. Okay, cot. Okay, cot. Cot A sama dengan 1 per tangent. Okay, cot A sama dengan 1 per tangent. So, tangent kita adalah 1 per sin A per cos A. Jadi, bila kita susun balik dia, kita akan dapat cos A per sin A. Jadi, ini adalah cot A. Jadi, terus kita boleh gantikan pada tempat cot A tu. Okay, dengan persamaan cos kuasa 2A per sin kuasa 2A. So, ini darabkan sin kuasa 2A. Okay, formula sama walaupun kita masih lagi ada kuasa 2 tadi. Dan formula sebelum tadi cikgu tunjuk tak ada kuasa 2. Tapi masih lagi kita gunakan konsep yang sama lah. Boleh guna. So, ini kita boleh potong. So, yang tinggal adalah cos kuasa 2A. Jadi, ini terbukti yang kita sudah tunjukkan jawapannya sama sebelah kanan dan sebelah kiri. Boleh? Okey. Bila kamu tengok soalan, okey, memang kamu akan agak-agak nak guna formula mana. Jadi kita kena biasakanlah. Okey. Yang risau, mungkin 1 atau 2 soalan kamu masih lagi kurang mahir. Bila kamu selalu buat, kamu akan dapat kemahiran tu akan muncul lah. Okey, kalau kita tak biasa buat, kita akan ragu-ragu nak guna formula yang mana. Okey, so nak buktikan sebelah kiri 1 per punca kuasa 1 tambah tangent kuasa 2 theta. Okey, tengok formula. Yang mana yang sesuai? 1 tambah tangent kuasa 2 theta
So kalau tengok kat sini, formula ni kita guna. Okay, so kita terus boleh gantikan secant kuasa 2. Ini sama dengan 1 per punca kuasa secant kuasa 2 theta. Okay, so kalau kat sini theta, ini buatkan jadi theta jugalah. Jangan kat sini theta, dalam jawapan kamu tulis A. Okay, ikut formula tak boleh. Salah nanti Okay. Seterusnya kita akan cuba tengok kat sini. Kita ada punca kuasa 2 dan kuasa 2 di sini kita boleh hapuskan. So yang tinggal adalah 1 per secant theta. So 1 per secant theta sama dengan 1 per secant theta sama dengan cos theta. Nampak ini formula kamu kena hafal ni. Jadi ini terbukti lah. Okay, simple saja. Okay, tengok soalan nombor 4. Nilai cikgu tunjukkan. Lepas tu awak buat sendiri yang lain Okay, soalan nombor 4. Cikgu ambil sebelah kiri juga. Iaitu 1 tambah 4 cos kuasa 2x. Okay, kita nak jadikan sin. Okay, nampak tak? Daripada cos nak jadikan sin. Jadi awak tengok formula mana yang boleh kita gunakan yang berkaitan cos dengan sin tadi. Okay, nampak daripada cos kita nak jadikan dia sin. So kat sinilah kamu kena arrange balik formula ini. Okay, iaitu cos kuasa 2 A sama dengan 1 tolak sin kuasa 2 A. So kita ambil formula tu. Ini sama dengan 1 tambah 4 darab 1 tolak sin kuasa 2 X. Okay. So sampai sini kita akan macam biasalah kembangkan. Tolak 4 sin kuasa 2x. Dan akhirnya kita akan dapat 5 tolak 4 sin kuasa 2x. Boleh? So ini terbukti. Boleh? Okey, so soalan lain kamu cuba kalau perlukan pembuktian, itu cara dia. Kita akan bandingkanlah dengan formula yang ada. Okey, untuk soalan B, selesaikan persamaan trigo menggunakan identiti asas. Okey, bila sebut selesaikan persamaan, ingat kita kena cari nilai X kita. Okey, cari nilai X kita dan ingat formula ini. Basar MC. Okay, base angle. Lepas kita dah pemudahkan persamaan itu, kita akan cari base angle. Kemudian kita akan sketch the angle. Kita read dan merge. Okay, tapi untuk ini kamu kena permudahkan dahulu persamaan dia. Okay, nak pemudahkan persamaan, konsep dia sama dengan tadi. Kita akan rujuk formula lah. Tengok di formula. Sebelah kamu mesti ada formulanya. Okay, dan satu lagi bila permudahkan persamaan ini, dia ada kaitkan dengan konsep persamaan kuadratik. Okey, konsep persamaan kuadratik. Cikgu tunjuk dulu soalan nombor 1. Cos 2 cos kuasa 2x tambah 3 sin x sama dengan kosong. Okay, kalau kita tengok yang ini, macam mana kita nak permudahkan dia. Sebab dia cos dengan sin berbeza kan. Jadi kita boleh tukarkan cos x ni menggunakan basic identity tadi. Iaitu 2 darab 1 tolak sin kuasa 2x tambah 3 sin x sama dengan kosong. So, bila kamu tengok sin dengan sin, kita jadi dapat unknown yang sama lah. So, sampai sini, kembangkan macam biasa. Kita akan dapat 2 tolak 2 sin kuasa 2x tambah 3 sin x sama dengan kosong. Susun balik, jadikan dia bentuk seperti persamaan kuadratik. Maksudnya kuasa tertinggi di depan, dan kalau dia ada negatif, kita positifkan dia sebab dia ada persamaan sama dengan kat sini. So, cikgu akan susun dia. Dapatlah positif 2 sin kuasa 2x tolak 3 sin x
tambah 2 sama dengan 0. Okey. Inilah bentuk seperti persamaan kuadratik. Contohnya, cikgu letak kat sini contohnya kalau kita tukar dalam bentuk persamaan kuadratik, dia dapat 2 ini jadi x kuasa 2 tolak 3x tambah 2 sama dengan 0. Kita andaikan ini persamaan kita. Okey, so sin kuasa 2x tu itu adalah x kuasa 2, sin x tu adalah x saja. So, kamu akan faktorkan dia. Okey, kita akan faktorkan dia. Okey. Kita akan faktorkan dia. Oh, ini negatif Negatif. Okey. Kita faktorkan dia, kita akan dapat 2x tambah 1 x tolak 2 2x tambah 1 x tolak 2. Okay, kita faktorkan macam biasa. Tapi dalam exam, dalam jalan kerja kamu tak perlu tunjuk yang ini. Okay, cuma kamu faktorkan. So, akhirnya kita akan dapat 2 sin x tambah 1 dan x kat sini adalah 2 sin x tolak 2 sama dengan 0. Okey. Sampai sini. Okey, ini belum siap lagi. Kita akan pecahkan. Okey, pecahkan dia. Kita tunjuk kat sini. Kita ada persamaan 2 sin x. 2 sin x tambah 1 sama dengan 0. Satu lagi x tolak 2. Okey, sin x tolak 2 sama dengan 0. Okey. So, sekarang barulah kita akan jadikan sebagai sin saja. Kita bawa, arrange balik. Sin x sama dengan negatif 1/2. Dan ini akan dapat sin x sama dengan 2. Okey. Sin x sama dengan negatif 1/2. Kita akan start daripada sini, kita akan cari base angle. Okey. Base angle untuk sin ni, okay, iaitu x sama dengan, tekan shift sin. Okay, tekan shift dan sin. Tekanlah 1/2. Kamu akan dapat apa? Okay. So, guna kalkulator, cari. Kamu akan dapat base angle-nya, shift sin kita akan dapat 45. Okay, 30 So, base angle-nya adalah 30 darjah. Okay, base angle-nya adalah 30 darjah. Jadi, sekarang kita akan BA. Okay, sekarang kita sketch the angle. Sketch angle kita. Okay, sekarang sin kita bernilai negatif. So, mana tempat sukuan keberapa sin nilai negatif? Sukuan ketiga dan keempat. So, sukuan ketiga, sudutnya kat sini 30 darjah. Sukuan keempat, ini sudut 30 darjah. Jadi, sudut kita adalah sudut ni. Iaitu, sekarang kita nak read X sama dengan 180 darjah tambah 30 untuk sukuan ketiga. Dan sukuan keempat, nampak 360 darjah tolak 30. So, kita akan dapat 180. Ini tambah jadi 210. Ini akan dapat 330. Okey. Okey, untuk X antara 0 hingga 360. Okey, macam mana pula dengan sin X sama dengan 2? Okey. Sin X sama dengan 2, ini tak tertakrif lah, tak wujud. Okey, maksudnya ini kamu tulis je tidak tertakrif.
Okay, memang takkan dapat cari sin. Okay, awak tekan shift sin 2. Memang takkan dapat jawapan dia. So, kalau kita dapat jawapan untuk yang kedua ni pun, kita akan mergekan dia dan gabungkan sekali kat sini. Okay? So, itulah cara untuk selesaikan persamaan. Okay, maksudnya kita akan dapat last answer, mesti dapatkan nilai X-nya. Okay? Okay, sekarang cikgu akan tunjukkan satu lagi, iaitu soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4 cikgu tunjuk kat sini. Soalan nombor 4. Iaitu 1 tambah kesek kuasa 2X sama dengan 3 per tangent X. Okay. 1 tambah kesek kuasa 2X sama dengan 3 per tangent X. Okay. Jadi kita cuba tengok kesek dengan tangent ni apa kaitan dia dalam basic identity. Kesek dan chord. Okay, nampak kat sini kesek dengan chord dia ada kaitan kesek dan chord. Okay, satu lagi kita ada tangent. Okay, kalau kamu perasan chord ni pun daripada tangent kan? Asalnya daripada tangent. So, kita boleh jadikan dia dalam satu sebutan yang sama, iaitu pada kesek ni kita boleh tukar dia menjadi chord. Iaitu gunakan formula kesek tadi. Okay, nampak 1 tambah chord kuasa 2 kita gantikan pada kesek. Dan chord tadi, tangent tadi kita tukar kepada chord. Okay, guna formula mana? Yang ini. Okay, sama dengan chord A. So, 1 tambah chord kuasa 2X sama dengan 3 chord X. Okay, so yang mana cikgu tukar? Ini cikgu tukar guna formula basic identity. Dan yang ini kita tukar guna formula chord A sama dengan 1 per tangent A. Nampak? Okay, sekarang kita pemudahkan dan kita susun. So, bila kita susun semua sebelah kiri. Jadi, kita akan dapat chord kuasa 2X. Okay, ini bawa sebelah kiri dapat tolak 3 chord X. Okay, ini tambah 2 sama dengan 0. So, ini adalah bentuk kuadratik. Okay, bentuk kuadratik lah. So, A awak apa, B apa, C apa, boleh masukkan dalam kalkulator dan faktorkan. So, kamu akan dapat chord X kat sini. Ini pun chord X. Okay, faktorkan chord X ni, andaikan ini X lah. Ini X, ini X. Okay, so kamu faktorkan, kamu akan dapat chord X tolak 1 dan chord X tolak 2. Okay, faktorkan dia. Dan kita pecahkan. Chord X tolak 1 sama dengan 0 dan chord X tolak 2 sama dengan 0. So, chord X sama dengan 1, yang ini chord X sama dengan 2. Okey. Lepas itu, so bila kita tengok formula kita kena buat apa? Kita kena guna basar MC, betul tak? Cari base angle. Tapi chord ni macam mana nak cari base angle dia? Kita kena tukar dahulu kepada tangent. Okey. Iaitu kita kena tukar kepada tangent X. Okey, tangent X sama dengan 1. Okey, macam mana? So, chord X ni sama dengan 1 per tangent X. Sama dengan 1. So, bila kita songsangkan balik, samalah dapat tangent X sama dengan 1. Atau, yang ini chord X kita tukar jadi 1 per tangent X sama dengan 2. Jadi, bila kita terbalikkan dia, songsangkan balik dia, tangent X sama dengan 1 per 2. Boleh? Okey. So, sekarang barulah kita akan gunakan base angle. Base angle untuk tangent
1 ni, tangent X sama dengan 1. So, kamu tekan kalkulator, shift tangent tu, sosangkan tangent sama dengan 45 darjah. Okey. Okey, macam mana pula dengan yang ni? Sosangkan tangent dia 1/2 sama dengan shift tangent 0.5 sama dengan 26.57. 26.57 darjah. So, kita akan ambil 2 tempat puluhan saja untuk darjah. Okey. Okey, dapat base angle, sketch the angle. SA bahasa. Sketch angle. Okey, nampak tangent kita positif, tangent kita positif. So, dua-dua positif. Mana kedudukan tangent yang positif? Okey, tangent yang positif 1 pada sekuan pertama. Okey. 1 lagi pada sekuan yang ke berapa? Amat suka tolong sekuan yang ketiga. Okey, sekuan yang ketiga. Semua positif kan? Jadi kita cari. Okey, mana dia? So, yang pertama ni 45. So, X sama dengan 45 darjah. Yang kedua, ini berapa ni sekuan ketiga? 180 darjah tambah 45 darjah. Okey, kemudian sambil tu kita dah boleh merge dah untuk yang kedua juga. Yang ini 26.57 darjah. Dan yang ketiga, yang keempat 180 darjah tambah 26.57 darjah. Okey, seboleh-bolehnya kita susun ikut urutan menaik lah. Okey, nanti kita selesaikan. So, 45 darjah. Yang kedua, 180 tambah 45. 225 darjah. So, ini 26. Okey, nampak cikgu nak susun dia. Cikgu susun ikut urutan menaik. Sebab sekarang kita nak merge dah sekarang. Kita merge terus. 45 darjah. 225 darjah. Dan 206 kat depan sikit. 206.57 darjah. 225 darjah. Boleh? So, awak cari satu demi satu lah. Tangent X sama dengan berapa. Ini X sama dengan berapa. Lepas tu kita akan mergekan di sini. Okey, kita susun dia di jawapan akhir sekali. Boleh? Okey, so itu salah beberapa soalan penyelesaian. Okey, cikgu akan biarkan yang lain awak buat sendiri. So, cikgu dah tunjukkan soalan 1 dan 4. Soalan 2 dan 3, cikgu nak kamu cuba sendiri. Okey? Selamat mencuba semua.